Contoh ketiga. Satu hari kita balik dari kerja, kasut kita kotor. Kita pun letak di depan rumah, masuk terus. Esok pagi kita bangun-bangun cari di depan rumah, tak ada kasut yang kotor tadi. Kita pun keliling rumah, tengok-tengok ada di belakang rumah, dekat pintu dapur, dekat turun. Dulu rumah tinggi kan, dekat tangga tu, kat pintu dapur, kasut kita ada di situ, siap bercuci dah. Dari segi akalnya, bolehkah kita katakan kasut ni dia bergerak sendiri? Daripada kotor berselut tadi, macam mana kasut ni boleh duduk di belakang, di atas tangga, cuci elok? Dia sendirilah. Kasut ni sendirilah yang cuci apa semua, masuk dalam sungai, lepas tu dia menapak sendiri, dia duduk tersusun elok di atas tangga belakang. Kita boleh terima tak? Tak boleh terima. Mesti ada orang, mesti ada tukang, mesti ada satu-satu kuasa yang ambil dia pergi cuci, kemudian letak di tangga belakang. Begitu juga dengan alam kita. Lahir-lahir tengok dah ada haiwan. Lahir-lahir tengok dah ada dah persekitaran pokok-pokok semua ni. Lahir-lahir tengok dah ada dah manusia-manusia kan. Bolehkah jadi dengan sendiri? Mustahil. Mesti ada tukang yang bagi jadi. Ni hujah kita kepada orang etis. Jadi kita tanya kat dia, bolehkah alam ni dia wujud dengan sendiri ni? Mustahil. Mesti ada tukang yang buat, tukang yang rancang, tukang yang atur. Tukang itulah Tuhan. Itu hujah kita. Samalah juga dengan alam ini. Bolehkah alam ini wujud dengan sendirinya? Mustahil. Sudah tentu ada yang menjadikan. Tapi orang etis ni dia pandai pula. Dia kata alam ni yang ciptakan semua tu sendiri. Yang kata tadi langit, bulan-bulan, planet-planet, kitaran hujan semua, alam ni yang cipta. Asal-asal dulu alam ni lah. Kegelapan dia campur dengan terang, campur dengan asap, campur dengan zarah-zarah apa benda semua, jadi bumi. Lepas tu bumi pula dia berinteraksi lah dengan atmosfera apa semua, jadi bukit. Interaksi, jadi haiwan. Lepas tu dia campur ni jadi manusia. Alam ni sendiri yang cipta, Tuhan tak ada. Okay, jadi apa balasan kita? Soalannya, bagaimana kalau dikatakan bahawa alam ini mencipta dirinya sendiri? Kita bagi dah hujah tadi. Kamu satu hari berjalan-jalan sampai ke kutub utara, tiba-tiba jumpa satu rumah cantik elok. Bolehkah rumah tu jadi dengan sendiri? Tak boleh, mesti ada tukang buat. Tapi dia kata alam ni tak ada siapa buat, dia jadi dengan sendiri. Manusia, haiwan semua ni jadi dengan sendiri. Jadi jawapan kita, mustahil alam ni jadi dengan sendiri. Sebab apa? Manusia dan jin ialah makhluk yang berakal. Mana boleh alam cipta makhluk yang berakal? Sebab apa? Alam dia tak ada akal. Langit dia tak ada akal, tak boleh fikir. Bumi dia tak ada akal, tak boleh fikir. Angkasa lepas dia tak ada akal, tak boleh fikir. Mana boleh dia cipta manusia? Jadi yang menciptakan manusia dan jin mestilah sesuatu yang ada akal juga. Malah lebih hebat daripada akal. Dia ada ilmu, ada pengetahuan. Kalau kita kata bukit, tiba-tiba dia cipta surau, okeylah, boleh terima lah. Sebab surau tak ada akal, bukit tak ada akal, dia cipta surau, tiba-tiba jadi surau, tak apalah, kita terima lah. Okey. Bukit dia cipta pokok, okey, boleh terima lah, tak apalah, kita kata bukit cipta pokok. Sebab bukit tak ada akal, pokok pun tak ada akal. Lepas tu laut, langit yang cipta laut, okeylah, kita terima lah. Nak ringkas cerita, kita terima lah. Sebab langit tak ada akal fikiran, laut pun tak ada akal fikiran. Tapi kalau dia kata langit cipta manusia, yang ni mustahil. Sebab langit dia tak ada akal, sedangkan manusia makhluk berakal. Mana boleh? Dia tak kena. Jadi yang menciptakan manusia ni mesti yang berakal, malah lebih hebat lagi, yang berilmu, yang ada pengetahuan. Bila kita jawab macam ni, biasanya mereka ni tak boleh. Dia tak boleh nak tolak dah. Betul lah. Betul lah. Yang berakal tu, yang tu yang ciptakan manusia, yang tu lah Tuhan. Kemudian ulama dulu-dulu bila mengajar sifat 20, dia biasa bagi hujah dari segi berat. Itu kita ambil di sana. Ini tok-tok guru pondok dulu-dulu. Antara alam ni nak wujud dengan tidak wujud sama berat. Alam kita ni antara nak ada dengan tak ada, dia tu sama berat.
Nak ada dengan tak ada sama berat. Tiba-tiba daripada keadaan macam tu berat kepada ada ni. Alam kita wujud. Bolehkah dia berat dengan sendiri? Sebelah yang nak ada ni, mustahil dia boleh berat dengan sendiri. Mesti ada tukang bagi berat. Alam ni nak wujud ke tak wujud? Zoom, wujud. Maksud dia ada tukang bagi berat yang nak bagi wujud tu. Tukang tu lah Allah yang bagi berat kita ni. Contoh di sini, kita tengah-tengah belajar ni, tiba-tiba dengar aksiden di luar. Antara nak duduk di sini dengan nak pergi tengok, dia sama berat. Sama-sama. Nak duduk pun nak duduk, nak pergi pun nak pergi. Tapi kenapa sebahagian orang tak payah tengok lah, dia berat, tak mau tengok, nak duduk juga. Sebahagian orang lagi pula nak tengok lah apa berlaku, dia berat kepada nak pergi tengok. Kenapa boleh berat sebelah? Dah tentu ada yang bagi berat, iaitu akal fikiran kita. Setengah orang bila dengar pang di sana, tak payah pergi tengok lah, dia berat, tak payah pergi tengok lah. Setengah orang lagi pula, dia dengar tu, nak pergi tengok lah. Ada yang bagi berat. Sama juga dengan alam ni, antara nak ada dengan tak ada. Mula-mula alam ni tak ada, kenapa dia berat belah tak ada kan? Ada yang tukang bagi berat belah tu. Siapa dia? Tuhan. Lepas tu alam ni daripada tak ada, dia ada pula. Ada pula alam, berat belah ada ni. Siapa yang bagi berat belah ada ni? Tuhan. Ni ulama dulu, ulama pondok nak faham tu berat sikit. Dia kira berat. Yang mana yang berat? Matahari. Antara dia nak bergerak dengan dia duduk setempat. Matahari ni dia duduk setempat ke dia bergerak? Dia diam ke bergerak? Dia mesti salah satu. Mana boleh ada satu benda tu diam pun dia, bergerak pun dia. Tadi aku jumpa satu ekor binatang macam gajah. Binatang tu buat apa? Nak kata bergerak pun tak bergerak, nak kata diam pun tak diam. Mana boleh? Dia mesti salah satu. Kalau dia tak diam, dia bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Jadi siapa yang tukar bagi berat? Macam matahari tadi. Matahari tu dia nak diam ke nak berjalan? Yang kita tahu matahari ni dia berjalan. Kenapa dia berat tu? Ada yang bagi berat supaya dia berjalan. Maksud dia yang bagi berat tu ialah Tuhan. Antara alam ini hendak wujud dengan tidak wujud sama berat. Tiba-tiba alam ni berat sebelah nak wujud. Bolehkah dia berat dengan sendirinya? Mustahil. Mesti ada kuasa yang bagi berat, yang pilih. Mesti ada satu kuasa yang pilih nak bagi alam ni wujud. Kuasa itulah Tuhan. Kenapa tiba-tiba alam ni dia berat kepada nak wujud? Sebab ada kuasa yang bagi berat sebelah nak wujud. Itulah Tuhan. Kuasa manakah yang memberatkan sebelah wujud tu? Itulah Tuhan. Ditanya antara nak mati dengan hidup, dia sama berat. Kenapa sekarang kita berat belah hidup? Ada yang bagi berat belah hidup tu. Sebab tu kita masih hidup. Siapa dia yang bagi berat belah hidup tu? Allah. Satu hari nanti tiba-tiba dia berubah berat belah mati. Belah hidup dah naik atas, belah mati ni berat. Kita pun mati pada hari itu. Siapa yang bagi berat belah mati ni? Dia tak boleh sendiri. Dia mesti ada satu kuasa bagi berat, salah satu. Itulah Allah. Ni hujah ulama-ulama pondok dulu masa mengajar sifat 20. Jadi rasanya untuk malam ni sekadar itu saja. Sebenarnya malam ini kita dah pun menyentuh salah satu sifat Tuhan, iaitu sifat yang pertama, iaitu wujud. Jadi kalau lepas ni orang tanya kita, Tuhan ni ada ke? Ada. Apa bukti dia? Kalau orang Islam kata ni Quran, tak payah cakap banyak lah Quran. Kalau dia tak percaya Quran, macam mana akidah ni? Masalah dia orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang ateis, yang tak percaya Tuhan langsung. Kita cubalah bagi hujah ni, kok terbuka hati dia. Kita ambil satu hujah tadi. Satu hari kamu berjalan-jalan naik ke bukit, tiba-tiba nampak bendera. Bolehkah bendera tu pergi sendiri? Terpacak sendiri di situ? Dia kata tak boleh, mesti ada orang yang bagi pacak. Ada kuasa yang bagi pacak, bawa dia pergi sana. Begitu juga alam. Kita lahir-lahir tengok-tengok alam ni dah ada lah. Bolehkah dia ada dengan sendiri? Tak boleh, mesti ada tukang buat. Itulah Tuhan. Kalau dia pertikai pula, dia kata alam ni jadi dengan sendiri. Alam ni jadi dengan sendiri. Kita kata, jadi alam ni bolehkah menciptakan manusia? Tak boleh.
Sebab alam dia tak ada akal fikiran, dia tak ada ilmu. Manusia ada akal. Mana boleh yang tak ada akal dia cipta yang ada akal? Tak boleh. Kalau yang ada akal cipta benda tak ada akal boleh. Kita ada akal, kita cipta kursi, memang boleh. Tapi kalau kursi nak cipta kita, itu benda yang mustahil. Ini hujah kita berhadapan dengan orang-orang ateis. Dia saya sekadar itu saja. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang akan datang bab tauhid lagi.